Nama saya Dr. Manimala Selvinaika. Saya seorang pakar perubatan bidang histopatologi dan ahli statistik bidang meta-analysis. Baru-baru ini kita mendengar yang Cochrane Collaboration ada mengeluarkan satu meta-analysis dan ada setengah pihak yang mewar-warkan ini sebagai gold standard. Okey, so di video ini saya akan memberi sedikit keterangan mengenai meta-analysis ini dan kenapa kita tidak boleh mengatakan sebarang meta-analysis sebagai gold standard, dan juga sedikit sebanyak tentang Cochrane Collaboration. So apa yang saya bagi tahu ni berdasarkan maklumat yang telah di published, ya. Saya bukan ada di sana waktu ini semua berlaku, so this is just based on published evidence. Okay, now kita mula dengan Cochrane Collaboration. Ini ditubuhkan pada tahun 1993 oleh Ian Chalmers dan Archie Cochrane dengan tujuan yang amat baik, iaitu mengumpul semua studies mengenai satu topik dan kajinya secara menyeluruh. Okay, so ini adalah satu benda yang baik, dan bila dia buat seperti ini, dia perasaan yang pakar perubatan dan pengamal perubatan tidak mempunyai berkebolehan untuk membuat kajian ini kerana kajian ini memerlukan pengetahuan tentang research methodology dan statistics. So dia bawa ke dalam Cochrane Collaboration ahli statistik untuk menolong pakar perubatan, right? So bila dia membawa ahli statistik ini, bukan senang untuk mengajar orang yang bukan ahli mathematics, right? Dan clinical research ini banyak berkaitan dengan matematik dan statistik. So pada waktu itu ahli statistik ini, dia untuk menolong doktor, dia keluarkan satu carta, ya, di mana dia cuba mengajar doktor macam mana kita buat risk of bias analysis ini. So akan tetapi internal kajian dia menunjukkan, ini dibuat pada tahun 2008, tapi internal kajian dia beberapa tahun kemudian menunjukkan yang pakar perubatan tidak fasih menggunakan risk of bias table ini. Okay, so pada tahun 2018-2019 ada satu usaha baru untuk meneliti kembali risk of bias table ini untuk menjadikannya lebih senang. So kalau kita bandingkan yang lama dengan baru, sebenarnya konten dia tak begitu berubah, tapi dia cuba menyenangkan ini untuk pakar perubatan. Akan tetapi kajian internal dia dan juga kajian dari luar berkata yang masih tidak, risk of bias analysis ini masih tidak senang untuk pakar perubatan gunakan. Okay, so itulah statusnya sekarang, right? So sebab itu, dan Cochrane analysis untuk ivermectin ini dibuat menggunakan risk of bias table yang baru, right? So akan sebab ini kita tidak boleh memanggil mana-mana meta-analysis dan juga Cochrane meta-analysis sebagai gold standard, sebab kalau pakar yang membuat meta-analysis itu bukan pakar klinikal dan juga pakar statistik, dia akan mengalami kesusahan untuk memahami risk of bias ini, right? So saya suka meta-analysis sebab dia kumpul semua kajian di satu tempat dan saya boleh melihatnya sendiri dan membuat keputusan saya. So saya tak akan panggil apa-apa meta-analysis pun gold standard, tapi yang saya suka yang
meta-analysis yang dikeluarkan oleh FLCCC ini, sebab dia mengumpulkan semua dan kita boleh membuat kajian kita sendiri online saja. So lebih senanglah, dia punya cara dia buat tu lebih mudah. Tapi saya tak terima dia punya keputusan, okey? Dan saya tak terima keputusan Cochrane meta-analysis ini. Okey, yang kedua ini sebab yang kedua saya tak begitu yakin dengan Cochrane analysis ialah sebab secara amnya, bukan selalu tapi secara am, bila Cochrane analysis ini dibuat, dia akan dibuat oleh pakar dari seluruh dunia. Dia suka panggil pakar dari banyak negara untuk duduk semeja dan membuatnya. Duduk semeja maksudnya online lah, bukan dia duduk semeja, kan? So cara untuk membuat ini secara online sudah lama wujud. So bukan susah sekarang. Tapi yang saya nampak Cochrane meta-analysis IVM ini hanya dibuat oleh orang dari Germany kebanyakannya. Tapi saya pun tak boleh saya tak fasih bahasa Jerman, so saya tak dapat banyak maklumat mengenai mereka, right? Tapi yang saya nampak dia pakar klinikal, tapi dia bukan pakar klinikal dan juga pakar statistik. So oleh sebab itu dan oleh sebab kita tak ada pakar dari negara-negara lain yang ada pengalaman dalam penggunaan ivermectin ini turut sama dalam meta-analysis ini, saya berasa bukan salah tapi pelik kenapa mereka tak panggil orang lain. Okey, yang itu. Dan yang ketiga, yang ini harus diketahui oleh rakyat awam. Pada waktu awalnya, Cochrane Collaboration ini dikendalikan oleh pakar perubatan dan orang awam tanpa apa-apa bayaran macam tu, macam kerja amal saja, okey. Dan pada tahun 2000 dirasakan yang derma-derma yang dia terima ni tak cukup untuk server dia lah, dia punya keperluan asas dia. So dia menubuhkan satu trading company untuk menjual hasil yang dibuat oleh pakar-pakar ini, iaitu systematic review ni dia jual kepada negara maju dan kaya, dan kepada negara miskin dia bagi free. So semua orang setuju dengan keputusan ini, ya. Biarlah orang yang kaya bayar. Tapi lama kelamaan trading company ini mula melawan tuannya adalah pakar-pakar perubatan yang membuat meta-analysis ini. Macam mana dia buat begini? Pada tahun 2017-2018, satu daripada pakar yang memang orang kuat di Cochrane ini, Dr. Peter Getz daripada Nordic Cochrane Center, dia ingin membuat satu meta-analysis berkenaan antidepresan, sebab dia rasa antidepresan ini sudah menjadi satu ketagihan. Jadi dia nak cuba kurangkan tahap ketagihan kepada antidepresan ini. Dan anehnya Cochrane Collaboration tidak memberinya ruang untuk membuat meta-analysis ini di bawah anjuran Cochrane Collaboration. Dan ini sangat pelik, ya, sebab Cochrane Collaboration ditubuhkan untuk tujuan itu, untuk membantu orang patient. So ini membuatkan Dr. Peter sangat marah. Dan satu lagi, bila Cochrane Collaboration keluarkan meta-analysis untuk HPV vaksin, Dr. Peter pun tidak setuju dengan metodologi yang digunakan untuk buat meta-analysis ini. So itu pun dia membantah. So yang benda perkara macam ini yang membantah dan argument, scientific argument ni adalah amat biasa dalam dunia perubatan. Okey, saya punya Facebook pun ada ramai doktor datang
berbincang dengan saya ataupun bergaduh dengan saya ke apa-apa, tapi saya tak pernah block mereka ataupun keluarkan perkataan kasar ke apa-apa kan, sebab kita faham di dalam dunia perubatan ada ketidaksefahaman, ada perbincangan. Tapi apa yang trading company ini buat, pada waktu itu CEO-nya adalah seorang wartawan. Okey, saya ingat nama dia Tom Wilkinson. Trading company ini mengusir pakar perubatan Dr. Peter daripada boardnya, governing boardnya, right? Dan setengah daripada ahli daripada board itu membantah perbuatan ini dan keluar. Tapi ada juga yang ahli yang mengusir pakar perubatan ini sebab dia kata brand Cochrane dicemarkan oleh Dr. Peter. Padahal Cochrane bukan satu brand. Dia adalah hasil daripada usaha pakar-pakar dari seluruh dunia untuk membawa kajian yang terbaik untuk pasien mereka. Dia bukan brand. So, selepas ini berlaku, di mana seorang wartawan yang menjadi CEO boleh mengusir seorang pakar perubatan yang sangat berpihak kepada pasien daripada Cochrane Collaboration ini, ramai pakar perubatan pun tidak lagi beberapa terpikat dengan Cochrane Collaboration lah, sebab dia sekarang telah berjadi kalau kita usik brand dia, yang penting untuk dia brand. So kalau kita cakap apa-apa yang menentang dia, dia akan balas dengan disproportionate response. So ini kita kena faham siapa Cochrane Collaboration ini, right? Ini semua ditulis di majalah dan di jurnal medical. Dr. Peter pun dah banyak kali dia memberitahu kenapa dia apa yang sebelah dia. Okay, so bila kita bila kita meneliti apa-apa kajian original ataupun kajian meta-analysis, kita kena melihat beberapa isu. Satu, kenapa dia nak buat meta-analysis ini? Okey, adakah dia nak pro atau anti, ataupun dia cuma nak tahu equipoise, dia cuma nak tahu benda ni kerja ke tidak. Nombor 2, apakah kepakaran orang yang berbuat meta-analysis ini? Okey, kalau kita nak buat clinical research atau clinical meta-analysis, kita mesti menjadi pakar perubatan bidang itu dan juga ahli statistik. Okey, sebab itu saya ahli pakar perubatan histopatologi. Jadi saya tak pergi buat meta-analysis untuk COVID, right? Sebab itu bukan kepakaran saya. Membantu boleh, tapi saya bukan saya tak boleh jadi orang yang utama dalam meta-analysis itu. Dan ketiga, kita kena tahu sumber kewangan. Kadang-kadang bias ini tersurat, kadang-kadang tersirat. Okey, so jangan saya harap pengamal perubatan dan pakar perubatan tidak mengelirukan rakyat dengan berkata Cochrane Collaboration itu gold standard. Dia bukan gold standard, dia sama standard dengan semua meta-analysis lain sebab dia dibuat oleh pakar perubatan yang bukan ahli statistik. Jadi masalah risk of bias ini dia hanya bergantung kepada risk of bias table yang Cochrane sendiri berkata sangat susah untuk dikendalikan. Dia punya percentage orang yang boleh menggunakan pakar ini bukan tinggi sangat. Okey, so dengan itu saya akan pergi ke video kedua saya di mana saya terangkan secara terperinci
Tapi untuk awam, untuk orang awam lah, layman language, apakah ini analysis risk of bias? Dan sebelum itu saya ingin berkata, ada ramai orang bila saya bercakap pasal ivermectin ini, dia kata oh kita kena tunggu ITAC ataupun kita kena tunggu principal trial di UK, yang Oxford trial itu. Okey, di sini saya ingin mengatakan semua trial ini adalah low quality. Okey, kualitinya memang kurang. Kenapa? Kalau kita ambil Oxford Principal Trial ini, walaupun dia tak bergantung kepada pakar statistiknya, dia bawa pakar statistik daripada US dan ini adalah sangat baik. Tetapi dia study itu tidak ada allocation concealment dan tidak ada blinding. Okey, so ini secara automatik akan membuat kajian ini tidak begitu stabil, ya. Dia punya risk of bias dia akan menjadi tinggi. Number 2, kalau kita mengambil ITAC Malaysia, ivermectin ini kebiasaannya dia antiviral, so dia sepatutnya digunakan di awal jangkitan. Tapi ITAC ni gunakannya di bahagian pertengahan, di mana dia sudah ada simptom dan dia hospitalized patient. Okey. Yang kedua, saya nampak bila saya buat calculation saya sendiri berdasarkan information dia, sample size-nya terlampau kecil. Okey, so bila saya buat menulis email kepada pakar perubatan yang menjadi principal investigator, sampai sekarang saya belum dapat maklum balas daripada mereka. So mereka ni sibuk, kita tunggu saja. Okey, so kita boleh tunggu untuk keputusan daripada Oxford Principal Trial ataupun dari ITAC, tapi kita mesti faham kedua-dua ini pun akan mutunya tidak akan tinggi. Okey, dia akan ada risk of bias, right? Ramai orang kelirukan kajian yang dibuat oleh corporation sebagai pharmaceutical corporation untuk kelulusan FDA dengan yang dia membayar berjuta-juta US dollar untuk memastikan tak ada risk of bias. Okey, dengan kajian yang dibuat oleh universiti, hospital dan sebagainya. So dia tak sama. Okey, so itu yang saya ingin sampaikan. Thank you. Ada satu lagi video ya.